lil muslimin wajahhaza lidzalikal juyusha fa arsala jaishan ila furati badikillah. Tengok, fasta'adda Rastum, maka telah buat persiapan oleh Rastum. Rastum ni budak ataupun tangan kanan bagi buran ataupun hulu bala bagi buran. Dah kemudian buat persiapan, buat cadangi oleh Rastum li kita lil muslimin, untuk nak menyerangi ataupun nak membunuhi al-muslimin, akan orang-orang Islam. Maka Rastum ni budak bagi buran. Yang ni nak tangi buran ataupun hulu bala dia, cadangi tentera-tentera untuk nak menyerangi akan orang Islam. Wajah hadza lizalika, dan telah buat persiapan juga oleh Rastum lidzalika, kerana dimakan itu dimakan ai kita lil muslimin. Maka Rastum saat itu dia pun buat siapan untuk nak menyerangi akan orang Islam ni. Dia cakap apa? Al-juyusha, akan segala tentera-tentera. Bukan dia cedek semata cedek tak tahu ke mana. Bukan tak ada cedek royak kata cedek, tapi tentera tak ada cedek. Kalau orang nak perang, dia kena cedek tentera. Kalau orang nak menebah, dia kena cedekkan bajak. Kalau orang nak menebah, dia kena cedeknya gaji dah kan. Sebab Allah gitulah. Maka dah Rastum budak bagi buran, dia cedek untuk menyerangi bagi orang-orang Islam. Dia cedekkan tentera-tentera yang ramai. Lepas pada tu, fa arsala, maka mengutuslah ia Rastum jaishan, akan satu kumpulan tentera, ila furati badikillah, kepada sungai bagi badikillah. Lepas pada tu ia hantar tentera yang ramai pergi pada Furat, pada satu sungai Furat badikillah. Lepas tu orang yang bawa, yang pimpin metak dan qaid bagi tentera tu nama apa? Waqaiduhu, dan pada hal bermula qaidnya, qaid bagi jaishin tu. Ketua bagi jaishin tu, metak bagi jaishin ni kena pada siapa dia? Jaban, dah kepada Jaban. Tu ketua yang metak ni, apa metak praktisi ya. Kalau dulu cawalik, pada cawalik tu orang lain pula dah dulu. Hak serai mana hak perang dengan minih betung, dia jadi ketua satu. Serai minih betung lah. Dia tua satu. Cawalik dia debes sebab dia serai minih di betung tu dah. Lepas tu bolehkan gua minih dah. Gua minih tu masa cawalik Cawalik jadi metak, cawalik jadi qaid bagi tentera di dalam itu, maka dia dapat seraikan orang-orang keminih, maka dia dapatkan gapo gua keminih yang ada di kawasan Lagu Air Panas dah. Dulu dia tak tahu minih dia tapak, dia kasut dia kat mana. Ya kali kita jalan tapak kasut dia pergi kat tu, tapi minih dia balik tapak kasut. Kalau dia mau cari, dia nampak kalau pergi kat tu dah orang panggil tapak kasut dia balik. Yang minih dia jadi. Tapak kasut dia kali kita jalan tapak kasut lagi kat tu, nampak pergi kat tu, tapi dak minih dia jadi balik kat ni. Dia ada kat tu tapi nampak pergi kat ni. Makna dia mau cari tu, tak boleh cari nak cari kat tu, tapi tapak kasut nampak kat ni. Tu orang panggil cara psikologi bagi kaum ini. Maka tapak kasut dia buat balik. Kita dia jalan kat ni, tapak kasut ada kat ni. Lah dapat ni, tapi dak dia nampak ada kat ni ya. Tapi masa tu diserangi oleh cawalik, dan maka dapat kebenengi, maka diserahkan oleh fok-fok kaum ini yang ada di Lagu Air Panas kan. Tu metak ni atau metak. Tu dia. Wa jaishan akhara ila kaskara. Baca kaskara tu ismul lazila yang sarih, tegah tanwai dah. Wa jaishan akhara, atas pada jaishan ila furati. Fa arsala, maka mengutuslah ia Rastum jaishan akhara, akan satu tentera yang lain pula. Pergi ke mana? Ila kaskara, pergi kepada kaskara. Gapo dia kaskara? Badar. Ataupun buat mutada, khabar mutada mazhub sah lah kata. Baladin. Kalau kita baca baladin, jadi badar pada kaskara. Kaskara tu mubdal minhu. Maka kita tahu baladin tu sebagai nak menyatakan kaskara. Gapo hai kaskara ni? Baladin ialah satu kampung. Kampung ni satu tempat dusun. Ala syati'il gharbiyyi, di atas pantai yang pesing gapo yang sebelah balik terjatuh. Boleh sah kita baca? Ni bagi fok ngaji nahung dah. Ataupun kita bacanya huwa iyo kaskara ni. I'rab jadi khabar mubtada masuk. Sah dua. I'rab jadi badal, baladin baca baladin. Kerana badal mengikutkan matbu' ialah mubda minhu. Ataupun kita i'rab iaitu jadi khabar mubtada mahzuf. Huwa iyo kaskara baladun. Kalau kita khabar mubtada mahzuf baca baladun, ialah satu kampung, satu dusun yang adanya apa dia? Ala syati'il gharbiyyi, di atas suatu pantai yang ada sebelah balik jatuh.
Di mana? Di Dajlata. Di kawasan Dajlah. Kemudian Dajlah. Nak nyata Dajlah. Dajlah ni duduk mana? Nyata lagi. Baina Baghdad. Di antara negeri Baghdad. Wal Basrati. Dan pula negeri Basrah. Nak nyata Dajlah ni. Satu sungai. Ataupun satu patah. Sebelah jatuh bagi Dajlah. Sekarang ni. Kampung yang ada sebelah jatuh lagi pula tepi patah di kawasan Dajlah. Dajlah ni satu tempat, satu negeri yang ada di antara Iraq dengan Basrah. Orang panggil Baghdad ni ibu kota. Kalau loloninya Baghdad ni orang panggil ibu kota. Kemudian masalah Basrah ni satu cangwat daripada Iraq. Nah, maka Dajlah ni ada satu tempat, satu bandar yang ada di celah-celah ibu kota Baghdad dan pula Basrah. Ala asariha, di atas segala keseni-keseninyo, keseni bagi Baghdad Basrah. Siapa dia di antara keseni-keseni di antara Baghdad Basrah ni? Madinatu Wasitin, ialah satu bandar wasit. Baghdad ni ya sungai jadi 3 dah ini. Nak pergi jalan wasa nak pergi tak boleh pergi dah. Tapi duk cerita nak pergi Mesir pun ni. Ni duk orang kata nak pergi Mesir. Dia jadi capai 3 itu. Sungai yang ada orang panggil sungai ni. Orang panggil Nahrul Nil, orang panggil sungai ni yang ada di Baghdad. Nah, di Iraq ataupun Baghdad. Ni nama Iraq nama baru, Baghdad nama dulu. Lepas tu ia jadi cabai 3. Dia jadi cabai 3 weh. Sungai Iraq ni yang mari jadi cabai 3. Jadi cabai 3 pergi ke Mesir, cabai 3 mari ke Sudan, jadi cabai 3 itu sungai ya. Sungai ni tu jadi cabai 3 yang ada di Surah Manra'a ataupun di Baghdad sana. Kemudian sungai ni orang panggil yang mari daripada Iraq, yang pergi ke Sudan, yang pergi ke Mesir, dia panggil cabai pula situ. Cabai situ nah. Lepas tu Iraq ni kita nak pergi payah lah, yang orang panggil lagi susah lah ni, yang perai kuat deh. Tak ada cuk-cuk lagi. Lepas tu telaga Mnyuk duduk dalam ni 3,000 telaga Mnyuk. Lepas tu satu-satu telaga Mnyuk yang ada di Iraq sekarang lah ni, ulama lagi pula orang-orang kajinya, satu telaga kalau seruk 40 tahun tak habis lagi Mnyuk ya. Sebab tu Amerika duk gaduh sangat tu, sebab lagonya tu besar, lepas tu orang panggil kalau seruk Mnyuk tu 40 tahun tu tak kering lagi. Ni di Iraq ni. Lepas tu laga Mnyuk dah nyok no. 3,000 butir laga Mnyuk. Pas sungai yang ada di Iraq 3 cabai. Cabai pergi ke Sudan, cabai pergi ke Mesir. Dah. Ni Iraq. Kena tahu, kita kena tahu dah. Lepas tu duk cerita-cerita tu nak pergi Mesir. Doa Tuhan nak pergi Mesir lah ni. Masa nak pergi Mesir, nak pergi ziarah kubur Imam Syafi'i. Lama dah dia cerita-cerita tapi tengoklah insya-Allah kalau Tuhan beri peluang ada doa dengan Tuhan, kalau Tuhan beri mudah nak pergi ziarah sekali kubur Imam Syafi'i tu mazhab kita fiqh kita. Ataupun mazhab yang kita berpegang, kita pergi bertawassul dengan Imam Syafi'i, pergi berdoa sana dah. Mudah-mudahan Tuhan beri berkat. Kita amin dah. Wasapun lah tahun ni, wasapun dekat dah wasapun. Dah. Minta ya Allah, minta sapalah kami ni di tanah bumi Mesir boleh pergi ziarah kubur Imam Syafi'i dan kubur bagi Syekh Abdul Karim Iskandar tuai kita hikam. Dah syarah kita ikan. Deh. Kemudian ni di antara Baghdad Basrah ala athariha al-ana dan Madinatu Wasit. Wa qaiduhu dan pula pemimpin yang kedua. Harga bagi kawan pemimpin bagi Jaishin Akhar ni, hak yang dilatihkan oleh Rastum ni. Qaid yang nama Tarsanah. Kau ni kepulauan yang kedua yang diutuhkan oleh Rastum. Wa Jaishan Akhara dan pula latih tentera yang lain pula. Ni kumpulan yang 3. Rastum latih yang pertama tentera pergi kepada Furat, Sungai Badikilah, dan pula latih tentera yang kedua oleh kerajaan Faris ialah Rastum hulu balang bagi buran pergi kepada sungai mana? Ialah Sungai Kaskara ataupun satu tempat nama Kaskara yang ada di kawasan Dajlah. Dajlah tu ada di antara Baghdad lagi pula Basrah. Dan dia latih pula tentera yang ketiga. Tentera yang 3 ni apa? Latih tentera. Tengok cara susun ya. Mula-mula ia latih tentera ada di Sungai Badikilah. Ia latih tentera yang kedua pergi kepada Dajlah. Maka orang panggil ada ketua masing-masing, kepala masing-masing dan rais bagi tentera masing-masing. Dan ia latih tentera yang 3 ni untuk apa? Limusadamatil muthanna. Untuk pelaga. Asal Sodam. Sodam ni pelaga. Supaya ana Sodam tu. Ataupun kata seorang tu Sodam tu sayyar. Apa Sodam? Sodam sayyarah, pelaga oleh kereta. Asalnya gitu. Sodam ni mana tu? Pelaga. Supaya seorang tu Sodam sayyarah. Sayyaratuhu Sodamat.
Tak keretanya telah pelagalah ia. Apa kita makna pita? Li musamadatil musanna. Untuk berlawan-lawan ni akan musanna. Apa maksudnya gitu? Karena bak ni dia panggil bak lil musyarakah. Bak so musadamah ni. Tak, cuba kita tasrih. Sadama yusadimu musadamatan wasidaman. Kita ambil bak ni wazai ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Tasrih tengok pelaga. Sadama yusadimu musadamatan wasidaman. Maknanya, tengok bab ni, bab yang ketiga daripada fi'il sulasi mazid satu harah, wa bina'uhu lil musyarakati bainal lisnai wa aksar. Bina ayat tu hatta bagi dua orang. Kurang-kurang kena apa? Bersekutu. Makna bersekutu ni, orang panggil siapa dia ni? Ialah daripada Rastum yang latihkan tertera ni untuk lawan-melawan ni di antara orang-orang apa? Faris dengan orang-orang Islam. Makna timbulkan berlawan di antara orang kafir yang ada di Faris dengan orang-orang Islam. Itu nama musadamah. Berlawan-melawan ni. Faham molek makna tu? Makna musadamah tu. Jangan duk pasal. Nah, berlawan dia tak jauh. Kalau sebut tak berlawan, ia tak sah. Kenapa? Sebut kata berlawan, ia kena tubik minal jihatain. Daripada dua pihak. Kalau sepihak dia tak ingin berlawan, ia kena lawan melawan ni. Makna kata berlawan di antara tentera bagi kerajaan Faris dengan tentera bagi kerajaan Islam. Dah. Wa arsala dan mautus ia Rastum pula. Dah. Yang dititahkan oleh raja ni, Buran ni, tengok ni dah nerah. Perhati mulai ibarat dah. Wa arsala dan utuhlah ia Rastum. Yang dititahkan oleh Raja Buran, anak betina bagi Raja Kisra ni. Ia utuh ilal fallahin. Gi kepada fallahin. Apa fallahin? Yakni fuak seladeh. Fuak duk buat seladeh. Apa fuak seladeh? Kalau mau kita fuak duk buat padi. Tu fallahin. Bahasa Arab orang panggil fallahin. Bahasa kita fuak duk menyocok tani, duk mengarung, duk gapo orang panggil duk mengarung. Supaya kita ke orang cocok tani, tertengah padi-padi dah. Gitu ke. Orang panggil semakan masalah padi, sema dah. Supaya kita nak buat benar, ya kena pergi sema dulu. Lepas pada sema, pergi bukit mik sema tu klik mari, menyedang. Tu fak fallahin. Orang panggil fak menyocok tani dan fak seladeh. Kemudian Rastum ia hantarkan masalah tentera pergi kepada orang-orang kerja kapung, orang kerja benar. Kalau nak pergi Arab benar, benar syair. Benar, benar gandung. Biasa tengok benda kandang. Dia tak serupa benda kita ni. Benda kita, dia ada tebing. Dah kan? Benda kita ada tebing kita dah. Tebing pula. Lepas tu benda dalam ni. Tebing dah kan? Tebing. Apa orang tua-tua kita dulu. Nak boleh jadi benda so ni cakur tanah lama. No, tapi lah ni tak ada dah. Habis dah benda kat kita ni. Jual habis. Jual tamu. Buat umur. Jual tanah dah. Tamu. Buat umur pitu. Buat umur cak sang. Buat umur tel dah. Habis dah umur kita ni. Bicing lah tak ada nak boleh tengok. Kalau kulit lagu katak tu habis dah. Ada tak banyak dah kulit belakang, bukit bubuh ada lagi boleh tengok. Kepimu menung ada tapi benda mampu habis dah ni. Sebab apa orang tak buat dah. Orang tak buat benda pun jadi tak padah. Buat kalau sekeping dua tu padah duk makan di burung ya. Kalau zaman dulu tak apa pakat buat belakang, mu pakat hamba aku pakat hamba. Makan padi demo ni sikit, makan padi ni sikit dah kan. Tapi lah ni kalau buat sekeping dua padah teh di burung, upai burung ya. Tak ada. Dia mau nganggo baju, nganggo poh galo, nganggo poh gerak tak ada lah ni. Awak benda tu boleh tak ada orang panggil tak klik go modal. Sebab tu orang ni beli beras dengan awak benda. Kita ingat masa kita budak-budak dah. Kawasan ni benda banyak dah. Apa kita dulu masa dah mula kita dah dulu. Ya ada budak Tino kita sini ada pelajar-pelajar wanita buat dah kat 100. Paham dah kita ada lek ni. Ni lek teluk ni. Lepas tu dia ngetel demo kita pawah demo lah. Kita bagi dua. Bagi dua. Bagi orang buat tu, pawah bagi orang buat tu sebelah, bagi kita sebelah. Apa tu bakak pergi ngeteh, lepas tu, mula-mula kita ni, budak-budak Tino ke, bakak pergi ngeteh lah benda ni so, lepas tu benda baru tu. Bukit bubuh tu, pergi ngeteh ni benda ni. Benda ni sana ni, ada ni, kebik apa ni, ada benda. Tapi lo ni, setengah tu jadi kelapa sawit ke apa kot teluk dah. Dah bakak ngeteh, pergi ngeteh, apa mula ngeteh, makan nasi opang kayu, opang ke apa. Dulu ambil dulu ke apa. Pang ke apa orang panggil? Wakriye dah. Apa kami wakriye buat colek wakriye apa ni. Tapi cak ni tak ada dah ni. Cak ni tak ada dah. Orang mai dulu ngeteh ke apa sudah ngeteh makan nasi ke tambah apa ni. Apa tu orang panggil buat colek wakriye apa ni. Tak ada dah cak budak lah ni. Dah. Apa betul-betul tu orang panggil sudah ngeteh buat sunat dah. Sunat. Ngaji kami kopi dah. Sedap ni cak dulu.
Cak lah ni tak erti dah, cak lah ni. Tak boleh tengok cak lah ni dia panggil cak ke apa? Cak koya back line dah. Cak lah ni cak tenyih ya. Cak dulu back line. Budak dulu back line. Budak lah ni back line. Lepas tu dia mula kecek tu budak lah ni dia tak erti apa. Dia erti sah telefon ya. Kadang-kadang erti telefon lah ni tak nak kecek kan. Erti telefon sah dia dulu. Ya tak yo main pasal tu. Tok main kok benda main gapo itu ni dia orang gerak dah tengah sekak dah kan. Ramai lah kiwi tu. Dak dulu kau datu ya. Papi hotel kasih hotel kan, curi hotel kan dia boleh. Ya cak tu budak-budak dulu yang kau datu ya. Dia tak ada mengarut lebih banyak dah. Tapi sedap cak tu weh. Pasal nak jadi mudah mula budak mula weh. Nak jatuh cak dulu dia tak mengarut ke budak lah ni. Nah, dia tak reti apa dah lah, dia tak reti hormat ke orang. Sebab tu lah ni jadi bala tu. Budak lah ni tak reti hormat orang tua, dia tak reti apa. Mana orang tua, mana orang muda, mana orang atas pada dia. Patut orang kita kali dia duduk dia tak reti nak hormat ni orang tua weh. Ni orang tengah ni orang dia kena hormat, ni orang dia kena patuh. Dia tak reti apa lah ni, tak kira dia nak mana dia peradak kot tu. Dah. Sebab tu orang lah ni tak ada keberkatan. Sebab dia tak reti tinggi rendah. Sebab tu orang lain tak ada berkat. Orang dulu dia ada berkat. Sebab apa? Ni orang tua dia kena hormat ni, dia kena patuh, dia kena tunduk. Tak boleh lakau. Orang tua pun dia tak jangan duk lakau weh. Dah. Ni. Lepas tu lagi wa arsala ilal fallahin ay yantaqidu 'alal muslimin. Bahawasa membata mereka itu fallahun membata 'alal muslimin. Maka orang nyocok tani dak buat seladar, dak buat benda syi'i, buat benda apa tu dah. Ya syi'i ya benda ya tak ada benda tebing baik kita. Kalau kita duduk Suria kita pergi benda syi'i ni, ya jadi sekali belaka. Lepas tu orang panggil benda yang ni dia tak ada air. Benda mah kita ni dia ada air, tapi benda syi'i, benda gandum, ya straight ya. Air tak ada, tebing tak ada. Kalau kita masa duduk negeri Arab kita pergi jalan kampung kan benda dia straight. Benda syi'i, benda gandum, benda apa. Ya nak dia tabur supaya dengan semani kau. Tapi tebing dia tak ada. Tebing dia tak ada kalau kita pergi ke kawasan mana? Ke kawasan Nawah. Ataupun kita pergi kepada kubur Nabi Ayub alaihi salam. Kita tengok ni kubur Nabi Ayub, kubur Nabi Ayub, bini Nabi Ayub. Pas lepas tu orang panggil benda gandung je. Benda syair, benda gandung. Wah, lepas tu dia ada bukit udah-udah. Lepas tu kalau kita mari sebelah ni, dia ada tempat kolej Nabi Ayub alaihi salam turun mandi selepas daripada Jibril turun pada langit. Turun daripada langit. Ketika Jibril kata, "Hei Ayub, doa dengan Tuhan tiklah." Jibril nyanyi ke Ayub sebab ulat ada di tubuh Ayub. Ayub kerana mu tak doa dengan Tuhan tik Ayub. Ayub tak malu Jibril. Aku nak doa. Sebab para Nabi dulu tak nak satu Nabi ya Jibril turun diri. Jibril turun diri. Tapi akhir zaman Jibril tak turun dah. Kerana dulu ada para Nabi, ada para Rasul, Jibril turun. Tiap Nabi Jibril turun. Kamar ketika Ayub duk sakit, Jibril turun mari Ayub kerana mu tak doa dengan Tuhan katik. Ayub kata aku malu Jibril. Kamar ketika mana Ayub tu berdoa, ketika habis dah orang panggil daging dan pula orang panggil daging darah Nabi Ayub ni habis. Tinggal kulit dengan tulang. Dimakankan oleh ulat. Kata ulama tu. Tapi penyakit yang tidak mencacatkan martabat mereka. Lepas tu Ayub saat ni habis lah. Kulit dengan tulang ulat ketika nak maya. Ulat tak luar. Basuh-basuh. Ulat tak kelai. Bini lari habis lah. Dulu Ayub kaya. Lepas tu pakak lari habis bini-bini dia. Lepas pada tu ulat nak makan lidah Ayub. Dalam kitab Durratun Nasim kita tengok kitab Durratun Nasim kita hadis. Kitab cara tentang hikayat-hikayat nama Durratun Nasihin. Orang panggil permata bagi nasihat mereka itu, orang-orang yang menasihati. Lepas tu sebut dalam kitab tu Nabi Ayub saat itu ada lidah sah. Kulit dengan tulang isi habis tadi penyakit dia tu kuat. Lepas pada tu ulat saat itu nak makan lidah Ayub. Ayub kata Tuhan ngadu, "Ya Allah, tubuh badanku semua dimakankan oleh ulat-ulat dan kuku senang orang panggil tak ada dah isi-isi aku. Ada kulit dengan tulang. Tapi aku minta ya Allah, janganlah ulat makan lidahku. Apabila kalau ulat dia makan lidahku, nescaya apa yang aku nak ambil mengingati padamu. Kalau mungkin ulat tu makan lidahku, nescaya aku ni tak boleh nak mengingati kepadamu ya Allah. Aku minta minta ulat jangan nak makan lidahku." Sebab tu Ayub doa tak nak? Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, hei Tuhanku, masani, Rabbi ini, wahai Tuhanku, ini sesungguh aku ni, masani yadurru, menyetuhi dan menipai ke atas aku ni, oleh kemudarat. Nak ulat nak makan ni. Wa anta arhamur rahimin. Padahal bermula engkau orang apa? Serahmat-rahmat daripada orang yang kasihani. Lalu itulah apabila Ayub yang berdoa dengan doa ni, Jibril turun selalu. Mari daripada langit turun main bumi. Hei Ayub,
mung nak lagu tu. Ayunah Jibril pun turun sapukan Ayub, nyakit Ayub tu hangga. Jibril saat ni tu pergi mandikan Ayub di kolej. Ha tu. Lepas tu siapa-siapa dia sakit kuat-kuat buat amal lah doa Nabi Ayub ni. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kalau fuak tak leh gapo tak leh anak, ha baca doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadhirni fardan wa anta khairul warisin. Ni fuak tak leh anak fuak mandu. Kalau fuak nyakit kuat, fuak saat ni sakit yang kuat-kuat, kawan dia tak hingga, doalah Nabi Ayub ni banyak. Kalau fuak tak leh anak, hang baca doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairu warisin. Nabi Zakaria ya umur 90 dah. Lepas tu kesiklah dia, tak ada anak serabut. Dia pun doa dengan Tuhan, Rabbi hei Tuhanku, la tazarni, mu jangan tinggal aku ni. Fardan hak ada ku duk sorang diri. Wa anta dan engkau ni khairul warisin, sebaik-baik orang mewarisi. Doa hak Nabi-nabi belaka tu. Nah, fa fa'alu, maka perbuatlah mereka itu al-fallahun, apabila dititah diarahkan oleh Rastum kepada puak seladar-seladar cocok tanah di kampung-kampung, suruh apa? Suruh batalkan orang Muslim. Jangan dok kira orang Muslim. Mu jangan dok berikan padi-padi kamu, syair-syair kamu kepada mereka. Maka mereka itu perbuat dan pula mengejar dengan apa yang dititah oleh Rastum. Walamma balagat hazil akhbarul musannah, dan tak kala tercampailah hazil akhbaru oleh segala ini beritaan-beritaan. Ha tu dia. Walamma, dan tak kala, lamma nak panggil harfu wujudin li wujudin, nama dia tulis luar tu. Lamma tu dia panggil harf apa ni? Dia panggil harf syarat, tapi nama dia harfu wujudin li wujudin. Harf kerananya adanya syarat adalah masyru' dah. Lamma tu dia panggil satu harf syarat, tapi nama dia khasnya harfu wujudin li wujudin, yakni harf yang ada syarat, kerana ada syarat itu kena adalah masyru' dia. Kena ada jawab dia. Walamma, dan tak kala balagat hazihil akhbaru, fa'ida, tak kala tercampailah oleh ini berita-berita kata masalah dititah oleh Raja Buran kepada Rastum, suruh latih, suruh utus satu tentera pergi kepada mana? Yakni pergi pada sungai bagi badikilah, satu utusan tentera. Tentera yang kedua pergi kepada mana? Kepada sebelah balik jatuh bagi Dajlah, di antara Iraq, di antara Baghdad dengan Basrah. Dan satu tentera lagi hatta untuk pergi sekatkan orang-orang duk seladar, duk menyocok tanah, suruh sekat, suruh batal. Apabila ada perhubungan dengan orang-orang Islam, membatal, jangan duk jual padi, jangan duk jual syair pada mereka. Mereka apa buat? Pas berita ni pergi sampai pada Musannah. Apabila sampai pada Musannah, kharaja, nascaya telah keluar ia, jawab lama dah. Kharaja, tengok ingat duk negoi. Zaidi. Kharaja, telah keluarlah ia, ada laka negoi dah. Kharaja, telah keluarlah ia Musannah minal hirati, daripada kampung Hira. Dah turun pergi. Ramai Musannah pun turun pergi, jalan-jalan tunggu sampai pada Hira. Nazala, hingga turun dan tercampailah ia Musannah Khofan, suatu tempat yang bernama Khofan. Jalan pada Hira, turun permulaan pada Hira dengan berita kata Rastum duk menyusungkan tentera-tentera untuk nak mempertahani, untuk nak menyerangi akan orang Islam. Maka Musannah pun turun daripada Hira pergi kepada Khofan. Gapo dia Khofan? Pada Maqsadata. Maqsadah, ialah satu tempat nama Maqsadah. Nama dia Maqsadah ni satu tempat. Maqsadah ni duduk mana? Qurba al-Kufati, yang mendekati dan hampiri bagi satu cangwak Kufah yang ada di dalam Baghdad. Ya, Basrah Kufah ni satu cangwak masing-masing dah. Supaya kita jalan tani ni lah. Jalan satu cangwak daripada Thailand. Patani satu cangwak pada Thailand. Maka Baghdad ibu kota. Maka cawak dianya Kufah dan Basrah. Maka masalahnya kita kata Musannah ia turun mari sampai pada satu tempat nama Khofan. Khofan ni kawasan yang ada di kawasan Kufah. Qurbal, Maqsadah tu Qurbal Kufati. Wantadhara, dan duk menanti-nantilah ia. Pasal nama dak. Wantadhara, dan duk menunggu-nunggulah ia siapa dia Musannah? Aba Ubaidin. Akan Aba Ubaidin. Tunggu akan Aba Ubaidin, tunggu lama nak? Hatta wasalah, hingga tercampailah ia intidharuhu, menunggu Musannah. Tak di domain molek. Di atas jalan mafhum.
hatta wasala hingga tercampailah ia intizaruhu menunggu bagi musanna. Siapa lama nak duk tunggu Aba Ubaidillah di kawasan Hirah turun pergi kepada Khaufan iaitu Maksadah yang hampir pada Kufah. Duk tunggu dah lama mana? Lama mana tunggunya Aba dah Al-Musanna akan Aba Ubaid. Nah, lama mana masa? Yakni dah ba'da syahrin. Nah, selepas daripada sebulan duk tunggu di kawasan Khaufan. Ialah satu tempat yang ada tepinya bagi Kufah. Tunggu situ sampai sebulan. Dengar dah berita bagi Rastam nak serahkan orang Islam. Tunggu sebulan. Mim maqdamil musanna. Daripada menghadapi oleh musanna. Wa kana dan telah adalah qadijtama'a minal furusi. Sesungguh berkumpul dan berhimpun minal furusi. Daripada tentera-tentera Raja Faris. Ada berhimpun daripada Raja Faris ini jam'un azimun oleh kumpulan yang amat-amat besar. Berhimpun lah kumpulan daripada Faris, daripada Raja Faris yang disusungkan oleh siapa dia Rastam, maka berhimpun di situ tu sebagai perhimpunan yang amat besar. Wa askaru dan pula tak kontaklah mereka itu. Buat orang panggil khemah bagi askar mereka, tak kontak. Buat orang panggil latihkan khemah-khemah ataupun tentera-tentera sebagai orang panggil tentera yang ramah. Wa askaru dan melatih mereka itu akan tentera, akan khemah-khemah tentera di mana? Bin Nawariqi, bin Namarik, di kawasan nama Namarik. Apa Namarik? Baladin Shimaliyin, ialah satu kampung yang sebelah balik hulu Wasit. Sebelah balik hulu bagi Wasit. Baladin Shimali Wasit, ialah satu kampung yang sebelah hulu bagi Wasit. Sekat tu dekat mereka tahu wallahu a'lam bisawab. Busran ialah cuba ayat sikit dah. Batal bus ialah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Apa maksud ayat? Tu makna kata ayat tu mutlak tak boleh kita berkahwin. Walaupun hingga mereka itu beriman pun tak boleh kahwin. Mutlak, lepas semata-mata. Tak kira Buza, orang Tina Buziyah, orang Tina Yahudiyah, orang Tina Nasariyah. Mana tu tak boleh kahwin semata-mata. Kan tengok pada ayat umum. Dan pula mutlak dilepas akan daripada kait. Lepas tu kalau tengok situ tak boleh nikah. Misalnya kalau kita tahu retina para puan solihah tak ada lagi pun tak boleh nikah. Dia tengok pada umum ayat tu. Lepas tu ditaksih dikeluar ataupun dikait dengan ayat mana?
Lagu ni dia panggil kait, lagu ni dia panggil hamlu ke apa ni? Yang. Lemah lu buat royak kemang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, la takil mujahid. Lima antara wa amtik. Hafazta. Warkam lima kaman takil. Man arada ya aziz ya Madi tupak ya lah Allah Ta'ala. Wala yudhik. Ya. Bismillah. Ajli bin nashr. Wa ahli yasham. Wajib. Dan wala Kau ana di masuk ana ni inam kêu kau kita dah. Tengok yang kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu takhsisul kitabi bisunnati. Dan harus kita mentaksih, yakni kita menetu akan kita ataupun kita menyepok akan kita. Kita mengeluar akan kita. Ataupun kitab sepik kita umum tu bisunnati dengan sunnah Nabi ataupun dengan hadis Nabi. Jadi ayat ni umum. Ayat ni kita kata umum sangat, maka ditaksihkan dia, ditetukan dia, dikeluarkan ayat umum ni bisunnati dengan sunnah Nabi, yakni dengan hadis Nabi. Sawa'un kanat. Nak kata boleh kita taksihkan Quran dengan hadis. Sama ada hadis ni nak takmin kata harus tu. Yajuzu taksisul kitabi bisunnati. Kata harus kita menetu akan kita akan Quran dengan sunnah Nabi. Kata harus ni takmim. Haza ta'mimun liqaulihi wa yajuzu taksisul kitabi bisunnah. Kata harus kita menetu, kita menyepok, mengeluarkan akan kita ataupun lapar Quran tu yang umum, kita keluarkan dia, taksif sepikkan dia atau rengkahkan dia dengan hadis. Sawa'un kanat. Sama adalah ia as-sunnatu. Sama adalah hadis Nabi ni. Mutawatiratan. Hadis tu hadis mutawatir. Hadis mutawatir tu nak kita tengok dalam mustalah hadis. Gapo maksud hadis mutawatir? Habuh fakah kita buh cara rekah. Buh cara pitahnya gapo hadis mutawatirah?
yakni hadis yang tak terima nak kata bohong sekali-kali. Hadis ni nak kata bohong tak boleh, tak terima. La yasduqu kadhibu. La yasduqul kadhibu, yang tidak boleh benar kata bohong sekali-kali. Kerana hadis ni meriwayat daripada sahabat saat itu yang ramai sangat-sangat, lebih daripada 20 orang, 30 orang nak kata. Ya. Apa perbezaan di antara hadis masyhur dengan hadis mutawatir? Kalau kita tengok dalam mustalah hadis, sebab tu ilmu yang banyak, dia sakut. Ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu tafsir Quran dah. Ni yang kena tahu ni. Kita orang ngaji pondok bukan kau datang ngaji nang saja. Nak ngaji belaka. Sebab tu ya orang nak buka pondok ni makna kata dia bukan dia seni ni. Orang nak jadi tok guru dia bukan dia mudah. Dia kena reti belaka ilmu usul fiqh, dia kena reti usul taufik, kena reti mustalah hadis, kena reti tafsir Quran, kena reti tafsir apa? Ilmu loghat, kena reti. Nahwu sarah tu cerak dak lah. Bukankah untuk nak masuk menyelai dalam fiqh, alat untuk nak menyelai dalam hadis, alat untuk nak menyelai dalam Quran, kena pakai nak ilmu nahwu dengan sarah. Lepas tu ilmu balaghah. Sebab tu orang nak buka pondok bukan dia seni. Tengok ngaji tak apa pula tahang, payah sikitlah. Ngaji tu kena duduk di 20, 15 tu bawah. Sebab tu dulu ngaji sampai 40 tak berani lagi. Sebab ilmu dia banyak. Kalau kita ngaji Quran, tafsir, ngaji apa hafiz, tak apa. Kau dah apa hafiz, ingat ke habis lah. Boleh jadi tok imam hudah-hudah congak dah hidung. Tapi nak jadi tok guru kena reti ilmu beberapa ilmu. Kemudian sawa'un kanat, sama adalah ia as-sunnatu ni. Hadis ni mutawatiratan, hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayat akan oleh para sahabat 30 20 nak kata. Kalau hadis yang riwayat oleh sahabat tu 20 dan 15 nak kata, hak tu nama hadis masyhur. Ya tak siapa tangga martabat mutawatir. Hadis mutawatir ni hadis setinggi-tinggi, lagi pula tak terima oleh nak kata bohong sekali-kali. Maka hadis mutawatir dia boleh taksihkan ayat, dia boleh menentukan ayat, dia boleh merengkahkan ayat hak umum, dia boleh mengeluarkan makna ayat umum, maka ditaksihkan akan ayat umum dengan hadis mutawatir, ataupun dia menyepakkan makna ayat yang umum mutlak masalah dengan hadis mutawatir. Au khabar ahadin, ataupun disepak, dikeluar makna ayat yang mutlak, yang umum dengan hadis ahad. Apa hadis ahad? Tanda tepi, buat mana? Yakni hadis yang diriwayat, yang dicerita oleh seorang sahabat. Hadis ni tak ada sahabat lain riwayat. Malaikat sahabat ni seorang. Hadis mana contoh katanya? Ni hadis ni. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunyaya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari aw Imam Muslim. Hadis ni nama hadis ahad. Hadis ni tak ada siapa dia cerita daripada sahabatnya malaikat Umar seorang. Abu Bakar tak ada cerita. Orang masyhur daripada apa? Daripada rawi hadis seperti Abu Bakar ataupun seperti Abu Hurairah, seperti Sayyidina Anas, tak ada riwayat hadis ni. Umar seorang riwayat hadis ni. Hadis ni awal Islam tu tak masyhur. Hadis innamal a'malu binniyat tak masyhur. Kerana hadis ni sahabat riwayat tu seorang. Orang cerita hadis ni Umar seorang. Paduk mari pada korum tamu hadis ni tak masyhur, tak dilatah. Tak boleh hadis ni. Nah, tak ada siapa yang riwayat ni. Abu Hurairah, orang ingat hadis 5,000 hadis, sebanyak-banyak sahabat yang riwayat hadis Nabi pun tak ada riwayat hadis ni. Sayyidina Anas tak ada riwayat. Daripada Ibnu Mas'ud pun tak ada riwayat. Abu Bakar diri tak ada riwayat. Umar tak riwayat. Tak masyhur. Duk mari tengah-tengah korung yang kedua. Korung yang kedua selepas daripada Nabi wafat dan sahabat saat itu beratus tahun, hadis ni kokok duk muncul. Kokok duk imo. Kan? Ni orang panggil nak pergi faham hadis ahad, yakni hadis yang dicerita oleh seorang sahabat. Dah. Sama ada ditaksihkan ayat saat itu dengan hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Kenapa boleh kata hadis mutawatir dan hadis ahad ni dia saat itu taksihkan ayat? Wifaqan lil jumhuri. Kerana sepakatlah bagi ulama-ulama yang ramai daripada al-muhaddithin. Kerana hadis ni sepakatlah
Orang panggil jadi sepakat semula suara daripada jumhur ulama ataupun yang ramai daripada ulama-ulama muhaddithin. Nah, ya ulama banyak, ada ulama hadis dan ada ulama apa? Ulama kita katanya ulama apa? Yakni ulama tafsir, mufassirun, muhaddithun kan. Ulama nahwu dia tak suka laka tu. Lepas tu dia panggil hadis ni, ya banyak dah. Ya banyak siapa beratus-ratus ribu hadis. Pak Imam Bukhari ingat hadisnya nak weh. Lepas je 100,000 lebih. Serta rawi, serta sanad. Pak Imam Bukhari ni orang masa tu belum daripada mana? Belum daripada timur Sahih Bukhari. Lepas tu kitab mana dok debeh? Kitab Muwatta bagi Imam Malik hak debeh. Maka Imam Syafi'i katanya asahhul kutubi ba'dal Quran huwa kitabu Muwatta'in lil Imamil Maliki rahimahullah. Ni perkata Imam Syafi'i kata ni ialah sebelum timur Sahih Bukhari, sebelum timur Sahih Muslim. Imam Syafi'i kata asahhul kutubi, sebetul-betul sesahih-sahih kitab selepas daripada Quran. Nak ayat kata kitab nombor 2 selepas pada Quran. Kita tengok daripada martabah dia. Ada panggil maratibul kutubi. Ya ada, kita tengok dalam martabah tapi ada maratibul kutubi, martabah bagi kitab. Kitab nombor 1 sekali kalamun fasih, kalau yang fasih, kalau yang lancar, kalau yang orang panggil yang paling fasih sekali, yang paling lancar ni huwal Quranul Karim. Lepas tu sebelum pada timur Bukhari Muslim, Kitabul Muwatta' lil Imamil Maliki. Kerana Imam Malik nak karya kitab Muwatta' ni pakai masa dekat-dekat 40 tahun. Lepas tu timur Bukhari. Pak Bukhari ngapadih. Dalam kepala Bukhari ingat 100,000 hadis lebih. Apabila ingat 100,000 hadis lebih, Imam Bukhari pergi kepada satu ketika, pergi kepada majlis di Baghdad, di Iraq sana. Pada bersyukur dah masa tu orang ngaji. Oh, dia mau tahu tu Al-Lain. Pio Al-Lain. Dia mata Bukhari tu duduk di Bukhara sana Al-Lain. Lepas tu dia mai jalan Baghdad. Cuba kita uji dia tengok. Kata Al-Lain lah mana sangat dia ni. Al-Lain setara mana Bukhari bunyi kata soho sangat ni. Ingat ada ni. Dia pergi di Baghdad. Satu orang panggil situ. Orang panggil cak majlis. Orang panggil wak. Orang panggil fikir lagi pula. Orang panggil wak majlis. Apa? Majlisul ulama wal wuzara wal umara. Satu ketika Imam Bukhari duduk di Bukhara, jalan-jalan mai kata di sana no, di Baghdad, di Iraq ada nak buat majlis yang terbesar. Nak cak piti, nak cak ngan besar, cak ngan apa? Ngan ulama, ngan wuzara, ngan umara. Bukhari pergi sana. Apabila pergi sana dia mau tahu kata Imam Bukhari nak pergi pada Baghdad, ulama di Iraq di Baghdad tukar sanad hadis. Dah tukar sanad hadis ning, mai tak di hadis ning, rawi hadis ning, kucah minta ni kucah. Supaya tu berbagai tu kucah-kucah tu saya beritahu asal. Hadis mata hadis ni pia ya asalnya mata hadis ni orang lain royak. Misalnya kita tak Abu Hurairah, ayo gitu tukar kata nu Sayyidina Umar royak. Kita hadis ni kita tak Abu Bakar ya, yo gitu tukar kata siapa ya royak? Ibnu Abbas royak. Yo tukar. Sanad hadis rawi hadis yo kucah-kucah. Apabila Imam Bukhari masuk mari pada majlis ulama, ulama kata ya Bukhari, hari ni aku nak baca hadis di atas kamu. Mu nanti dengar? Dia mana uji ya kata yo ni Allah semua kata duk masyhur ni di kalangan baidal arabi wal ajanib, di antara orang Arab lagi pula orang ajanib. Nah, maka ulama pun betul hadis. Orang hadis ni rawi hak orang lain. Minta rawi ni gitu kata di hadis lain. Mata hadis ni rawi orang lain. Mata hadis ni rawi orang lain, sanad orang lain. Apabila ulama betul gitu, Bukhari tahbih lagi. Hak mau nak betul di atas aku ni habis lagi. Bukhari tahbih lagi, ulama tahbih. Lepas daripada Bukhari saat itu dia membetul hadis ulama-ulama Baghdad yang betul di atas dia, dia pun royak. Hadis hak meroyak ni ya Syekh, hadis ni mata hadis ni. Sanad ya dia ni. Rawi hadis ya ni. Hadis ni mata hadis ya ni. Rawi ya orang ni, sanad ya ni. Hak dia mau kucah, hak dia mau kabung saat ni, dia mari tak so. Lepas pada itulah iktiraf ya'tarifu ulama ul Baghdad. Lepas pada itulah ulama di Baghdad akui kepada kata Syekh Bukhari ni aling semua. Tengok tahu tu. Kita ngaku kita aling Baca kitab leh apa? Cuba ambil kitab tak ada baris cuba baca tengok. Kita duk ngaku kita aling boleh baca kitab apa buah, patut hotel kitab apa buah dah baca kitab apa buah dah. Patut cuba baca kitab tak ada baris. Baca sute tengah kedah dengan rojok domain dengan gapo itu ngata kedai dengan ibarat. Cuba tengok. Mu duk ngaku kata mu aling mu pandai, cuba ambil kitab hak tak ada baris baca baris dah. Sebab tu mulah buat dalam kata mu nak tahu kata mu aling. Mung nak tahu kata mung pandai, mung baik kitab hak tak ada baris mung mai baca dia. Gi baca mahali, tapi mung gi baca Fathul Wahab, mung baca tak ada baris tak ada baik. Kalau mung baca boleh, malai.
Deh. Gitu lebih kurangnya. Insya-Allah bagi pok kita kena sungguh, kena sungguh. Nak jadi ulama kena sungguh. Tengok Imam Bukhari lah tengok. Harap. Lepas tu katakhsisi qaulihi ta'ala. Mana weh taksih kita dengan sunnah, taksih kita dengan hadis? Mana weh? Katakhsisi qaulihi ta'ala. Jadi katakhsis tu kan takluk pada suatu mazhab, jadi khabar bagi mubtada mazhab. Takdir sosok waktu akhir halau yang ngajilah ni weh. Ingat budak-budak masa duk dalam kita mau 14 dulu duk ngaji. Masya-Allah deh. Siapa lah ni ingat tapi lah ni nak buat tak leh dah macam tu tak kuasa dah. Deh. Dulu kita duk dengan kita 24 jam. Hari-hari tak kecek dengan orang. Hari-hari 4 tahun tu tak ada padu ke orang. Deh. Tapi lah ni masa nak buat tak leh dah. Tak kuasa semangat tu tak ada kurang dah. Tapi masa tu kita boleh buat. 4 tahun tak ada padu ke orang duk dengan kita hari-hari. Lepas tu ngapa tak ada berhenti-berhenti. Dah 4 tahun ni. Puak kita ngapa ingat mati 2-30 mati seorang. Dah. Masa tu. Duk beruk mek pagi sampai petai sampai malam lepas berada asar ngapa wak derah mata jemiyo derah mata mino derah mata izi derah masalah mata alfiyah qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al mustakminina syarrafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya. Nah dok gawak derah mata alfiyah derah mata jemiyo. Lepas tu bagi pun kita nak ulama, kena ngapa? Orang ngaji ilmu agama, orang ngaji ilmu Arab, kalau tak ngapa, orang ni tak jadi. Lagi pula orang ni dia tak kemah. Boleh hoyaklah tu dulu dah. Kalau tak ngapa mati, sebab tu setengah daripada perpatahan daripada Arab, man hafizal mutun nalal funun. Wa man hafizal hawashi lam yaninil fununa. Tu perpatah Arab tu. Man hafizal mutun, barang siapa yang mengapalah ia akan mati. Nalal fununa, nascaya tercampailah seorang ini akan segala ilmu-ilmu. Wa man hafizal hawashi, siapa-siapa yang hafalkan hasyiah dia tak ngapa mati. Lam yanilil fununa, nascaya dia tak sampai pada ilmu-ilmu. Siapa yang nak wisapa pada ilmu, nak rajin ngaudah, jadi bijak, jadi ulama, dia kena ngapa mati weh. Deh. Mana wazalika dan bermula dimakan itu ai jawazu taksisil kitab bis sunnah. Dan bermula dimakan itu dimakan ai jawazu taksisil kitab bis sunnati kainun. Tadi khabar mutada. Takdir mulai berarti wazalika dan bermula dimakan itu ai taksisul kitabi bisunnati kainun. Dan bermula dimakan itu harus taksihkan kita. Dimenentukan kita, dikeluarkan kita dengan sunnah ni. Kainun adalah ia kataksisi qaulihi ta'ala, seperti menyepok dan menentu firman Allah Ta'ala kata yusikumullahu fi auladikum. Tuhan kata yusikumullah, mewasiat dan berpesan akan kamu hai orang beriman. Allahu fa'i, oleh Allah mewasiat tanda molek fakti. Yusikumullah, telah gapa mewasiat dan berpesan akan kamu oleh Allah fi auladikum, pada segala anak-anak kamu. Faisan. Jadi Allah Ta'ala berpesan akan kamu pada segala anak-anak kamu. Makna kata kita nak mati, kita kena pesan. Lepas tu mana tersaka ni kita kena royak. Dah. Buku saka ni sekarang buku weh. Dah. Sebab tu kena pesan molek ke anak-anak weh. Kena pesan molek. Kalau dia jadi balah. Lepas tu balah pecah dengan pusaka ni banyak. Dah. Lepas tu hewan sini tu berpesan-pesan akan kamu hi orang berimej oleh Allah pada anak-anak kamu tertengah pesaka. Makna kata anak kita boleh ke saka kita selepas daripada kita mati. Lepas tu cara habak mayat kita, belikan kapal kita, upah orang gali kubur, hak tu yang panggil wajib bagi mayat dan tajhid bagi mayat. Adapun nak duit semaya, hak tu tak wajib tau. Hak tu tak ada wajib. Masalah kemota, kawan nak panggil semaya 1000 orang weh. Kawan nak semaya masalah orang saat ni tu makna kata nak 100 orang. Hak ni kena bicarana, kena kira bercara dengan anak beranak tu. Kalau nak beranak, kawan tak jauh weh panggil orang ramai sebab apa? Sebab saka kawan ada letu. Lepas dah tu. Masalah nak panggil orang 1000 orang, orang 500 orang nak bayar tertengah mayat-mayat gomnyok kereta, hak ni kena ittifaq di dalam keluarga bagi si mati. Kalau dalam keluarga si mati tak muafakat, tak boleh nak buat benda tu. Kau dah ada? Sebab apa? Sebab hak wajib bagi si mati ke apa benda wajib? Kain kapal ya 3 lapang. Gau upah kubur. Tu.
Gau upah kubur, demo kali kubur apa tu? 1,002 weh. Kan kapal 3 lapis tu apa? Ha, ni hak wajib bagi mayat tu. Adapun masalah kita katanya nak mayat 100 orang, semayat 1,000 orang, hak ni tak leh. Hak ni bukan wajib bagi mayat. Makna hak ni kena kira bercara dengan adik-beradik tu, bakat jam belaka dak weh kita nak mayat ayah kita 1,000 orang, lepas tu hak masalah harta ayah tinggal tu, ha kita cabut pergi pada mayat 1,000 orang kena guna 100,000 masalah. Hak ni kena kita bercara dalam keluarga. Kalau keluarga setengah tak jam tak leh dah. Tak leh. Ha, sebab tu, benda tu dia nak saka bagi ramai-ramai ni. Ha, ingat malah. Lepas tu dia mau tanya kita. Tanya mana? Tanya kata, hey, lepas pada ayah kita mati, lepas tu orang mari duk nawak, 10 mamai kita mati, orang mari duk nawak 100, 200 dengan saka, ha, dengan tepung dengan saka, sekut ting pun ni. Hak ni saka ke si mati tak? Jawab kata, hak ni bukan saka. Sebab apa? Sebab mayat dia sudah mati, bukan usaha dia. Ni orang suka hati main nawak dia mai tak jedah pakat we tepung we duit 100 200. Hak ni bukan saka. Lepas tu kalau tak mau bagi pun tak ada apa. Hak ni bukan saka. Ingat mulai dah. Hak ni benar luar suku sakat daripada si mati. Ha dah. Lepas tu habis kita suruh pakat bagi we. Saka-saka tu. Ha tengok. Makna tu fi auladikum pada segala anak-anak kamu. Lepas tu anak kamu tikam tengok surah nah ayat nah. Ha dah suratul nisa ayat 11. Kama dia al-ayata. Baca al-ayata maf'ul tu. Tammimil ayata. Ha, baca mulai. Al-ayata maf'ul bagi fi'il mahzuf. Al-ayata ay tammimil ayata. Hendak mensempurnalah oleh engkau al-ayata akan ayat. Nah, kama dia. Ha, firman Allah Ta'ala tak. Yusikumullah fi auladikum ni. Asyamili. Melekapilah ia ayat kata yusikumullahu fi auladikum ni. Asyamili melekapilah ia lil mauludil kafiri bagi anak yang kafir. Makna kata anak yang kafir pok ia tu Islam. Maka kalau pehek umum ayat tu fi auladikum, anak kafir tu, anak yang kufur tu, yang murtad tu, boleh makan pesaka juga daripada si mati ayah yang Islam tu. Kalau pehek umum mutlak ayat tu, auladikum waqi ngalapa jamak muzakkar. Auladikum tu tafsir af'al. Auladikum jamak ada. Waladun aulad. Waladun mufrad. Auladikum jamak taksir. Auladikum segala-gala anak kamu. Bermakna kata anak kamu masuk anak Islam, masuk anak kafir. Bermakna kata sama ada anak Islam, anak kafir boleh makan pesaka belaka daripada isi ke? Daripada bapak anak si mati tu orang Islam. Bapak dia tu mukmin, bapak dia tu muslim. Makna kata anak tak kira yang kafir ke yang Islam ke yang kafir boleh makan pesaka belaka daripada ayah yang mukmin, ayah yang muslim itu. Apa have ada mutlak ayat, umum ayat, melekat pi ayat, mana tak kira anak Islam ke, anak yang muslim ke kafir, boleh kalah ke pesaka. Ha, tapi ditaksihkan ayat yang umum ini dengan apa? Bi haditsis sahihaini, dengan salah satu daripada dua hadis sahih. Hadis sahih tak ada? La yarisul muslimu al-kafirah. Tidak boleh makan pesaka, tidak boleh mempesakai al-muslimu, tidak boleh mempesakai oleh ayah ya dia Islam. Ayah dia tu muslim. Tak pasal nama lah. La yarisul muslimu, tidak boleh mempesakai ayah yang muslim, ayah orang Islam. Al-kafira, akan anak dia yang kafir. Al-walad al-kafira. Makna kata ayah orang Islam tak boleh nak mempesakai kepada anak yang kafir. Walal kafirul muslimah, dan pok dia tu orang kafir, anak yang Islam tak boleh juga weh. Ha tengok. Ha ni dia panggil taksih ayat dengan hadis. Ha perhati molek. Perhati molek. Sedap dengar ni weh. Ni boleh kita guna belaka ni. Ni bab saka ni. Misalnya kita jadi terimej KG. Demo tanya kita. Demo tanya terimej. Si mati ni dia mati. Lepas tu anak dia ada 3 orang. Ada jatah tu 2, ada tino tu 1. Lepas tu hak jatah 1 gigi bining kok udang, gigi bining kok isang kok nung. Lepas tu jatuh jadi kafir. Lepas tu anak duk di bining di isang nung jadi kafir, jatuh murtad turut sia gi sana. Lepas tu anak sana tu boleh tutup dakwa dak sakak ayah di jalan ni. Ha, apa kita nak jawab lah anak kalau kita jadi terimej gigi. Demo tanya kita. Demo ni si Zaid ni anak dia nama Abdullah, anak dia nama Muhammad, anak dia nama Fatimah.
Kemudian anak 3 orang ni Fatimah jadi muslimah, Islamiah, muslimah, mukminah, dan pula Abdullah pun mukmin, tapi Muhammad seorang tu jatuh jadi murtad ataupun kafir. Hak duk bini di udang tu turut sia sana. Patu hak udang nu klik mari duk tutup dakwakan saka pok ya. Boleh ke tak boleh? Di dalam Islam anak yang kafir tak boleh makan saka daripada pok yang Islam. Tapi kalau tengok pada umum ayat mutlak ayat tu, yusikumullahu fi auladikum, mempersakaikan kamu oleh Allah. Gawak mewasiatkan kamu oleh Allah pada anak-anak kamu. Segala anak kamu, tak kira Islam, tak kira kafir, boleh makan pesaka belaka. Kalau tengok pada mutlak ayat umum ayat. Tapi ditaksir, dikeluarkan ayat yang umum itu dengan hadis ke, dengan salah satu daripada 2 hadis sahih. Tengok. Dah bicaraan kita hari ni. Tengok. Deh. Cara ego nak tengok. Dah. Apa negara laki nak? Farid negara Farid? Negara? Tengok. Ada yang negara deh. Kitab. Gapo kitab ni dah? Kitab ni ialah Al-Quran. Nabi sunnati. Sunnah tika ni al-hadis. Hadis Nabawi. Nah. Kemudian harus nak ayatnya kita kata mari dah taksir ayat. Al-ayat ataupun al-kitab. Nah, tadullu alal umum wal mutlaq. Nahwu boleh mula dah. Qaulihi ta'ala. Dah. Yusi umullah fi auladikum. Auladikum. Asyamili. Nah, tahtahu al-waladu al-muslim. Al-waladu al-kafir. Wa abbara ta'ala fi hazil ayat bilafzi al-jama'. Nah, lafaz jamu' fi auladikum. Auladikum Tuhan bercakap. Tuhan bercakap. Nah, ketika ini dengan lafaz jamu'. Maka jamu' nah. Tunjuki di atas umum. Dan mutlaknya. Masuk belakang daripada anak hak Islam dan hak kafir. Boleh makib sako daripada bapa Islam itu nah. Dah. Ini kalau kita tengok nah. Kalau
kita lihat kepada dan surah ayat anak semua dan dapat pesaka daripada bapa Islam. Tiada kira anak Islam atau kafir. Dah. Maka ayat ni tengok weh, tulislah. Ayat ni dah. Ditaksih dan dikeluar dan ditetu. Dah. Ayat hak umum dan mutlak itu dengan satu hadis, dengan salah satu hadis daripada salah satu la yarisul muslimu, baca molek, muslimu al-kafirah wala yarisul kafiru al-muslimah. Ni pak ni pak, ni bapak, ning anak, ning bapak. Bapak kafir, anak Islam. Ni orang panggil manik tika ni apa dia? Jawab manik minal irsi wa ikhtilafuddin. Perkara yang menegah anak kafir tiada dapat pesaka dari ayahanda ayahnya Islam kerana bersalah agama. Bersalahan agama. Tak kalah. Tengok molek. Jadi masalah kita kata tengok sini. Harus kita taksihkan kitab yakni Quran. Tak kalah. Harus kita taksihkan kitab dengan Quran ataupun Quran dengan kitab. Harus kita taksih kitab yakni Quran dengan al-sunnah yakni dengan hadis. Boleh kita menentukan Quran akan kitab sana itu. Kita boleh nak sepak, boleh kita nak keluar, boleh kita nak taksih, boleh kita nak menentu Quran hak umum, Quran hak mutlak. Maka kita mari pelaga, kita taksih, kita sepik hak umum dia sangat tu, kita keluar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Al-ayah yakni kitab tadullu 'alal umum wal mutlaq. Tunjuk di atas merata dan tunjuk di atas mutlak dikait tak? Tak ada kait. Dilepaskan akan dia daripada kait. Tak ada kait. Tengok.
Nahu qaulihi ta'ala berkata molek yusikumullahu fi auladikum. Berarti huruf ngaji nahwu. Mewasiat dan berpesan akan kamu oleh Allah Taala fi auladikum pada anak kamu. Tengok lafaz mufrad ke apa? Huruf ngaji nahwu. Lafaz mufrad waladun. Daripada walada yalidu mauludun. Tengok dah. Kalau kita tasrih walada yalidu waladan. Isim maf'ul mauludun. Tengok walada yalidu. Asalnya kalau tasrihnya walada. Puan ngaji sorah. Ni sorah lagi dah. Walada yalidu. Asalnya yaulidu. Asal ni. Ni puan ngaji sorah nak cara. Puan ngaji nahwu 7 baris akhir ya. Walada yalidu. Nah, asalnya yaulidu. Walada yalidu masdar mau apa? Waladan. Isim fa'il jadi walidun. Isim maf'ul jadi maulud. Nah, kemudian Tuhan kecek dengan secara umumnya, secara mutlak tak ada kait. Tuhan tak ada royak atas sini anak yang kafir ke, ataupun anak yang kecil ke, ataupun anak yang besar ke, anak yang tua ke, anak yang gila ke, tak ada kait. Lepas. Tak ada royak atau fi auladikum ni. Nah, asal lafaz mufrad waladun. Bagi jamak Tuhan tak ada royak. Tuhan tak ada bercakap. Tak bercakap no, tak bercakap ketika ni dah. Dah, Tuhan tak bercakap anak ni. Kata Islam ke. Nah, Muslim Tuhan tak ayat. Muslim, kafir, sagiron, kabirun, ada majnunun, ada safihun. Tuhan tak kecek. Umum ayat tengok. Allah Subhanahu wa taala royak tanah qada ni ya. Tuhan mai kecek cara umumnya yusikumullah fi auladikum, mewasiat dan berpesan akan kamu oleh Allah Taala pada segala anak-anak kamu. Makna kata ketika ni Allah Taala suruh saka belangka pada anak kamu. Patu cara itlaq gitu, cara lepas gitu, cara tak ada kait, tak ada menentu dak. Anak ketika ni masuklah ke anak yang Islam. Anak kita jadi kafir, anak kita halus, anak kita hak kecil, anak kita hak besar, anak kita hak gila, anak kita hak safih, anak kita hak yatim, tak kira. Cedera ke tak cedera, masuk dalam auladikum. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kecek dengan lafaz jamak. Jamak tika ni jamak ke apa? Jamak taksir. Deh. Lepas tu apabila tengok pada zuhir ayat, tengok kepada surah ayat, mana tahu masuklah kau. Orang kafir pun makan sakar daripada pok Islam. Orang Islam tu cerak dah boleh makan sakar daripada pok Islam. Anak yang halus boleh makan sakar daripada si mati, ayah yang mati. Anak gapah yang besar boleh makan sakar daripada anak. Pehel daripada umur ayat. Deh. Mana kata asyamilu, asyamili tahtahu al-waladil muslim, al-waladil kafir, al-waladil saghir, al-waladil kabir, al-waladil majnun, al-waladil safi, masuklah kau dalam auladikum. Deh. Macam mana cakap ni? Wa abbara ta'ala fi hazil ayat. Tuhan mentakbir, mencerita di dalam ini ayat ni. Fi apa? Bilafzil jam'i. Dengan lafaz jamak auladikum. Tuhan takbir dengan lafaz jamak. Fi auladikum. Bermaknanya Tuhan bercakap cakap ni dengan lafaz jamak. Maka jamak tunjuk di atas umum dan mutlak. Bermaknanya sama ke? Masuk belaka daripada anak hak Islam dan anak hak kafir. Boleh makan bersaka daripada bapa hak Islam. Tengok zahir ayat. Tengok pada umum ayat, tengok pada mutlak ayat, dilepaskan akan dia. Tapi malhusnya, ini kalau kita lihat kepada zuhir dan surah ayat, maka ini apa? Anak semua boleh dan dapat saka daripada bapa Islam. Tidak kira anak Islam atau kafir. Tamang dia, tengok pada umum ayat ni, boleh jadi tak? Lepas tu duduk mari, datangkan hadis sahih. Mari 2 hadis sahih tanah. Tengok hadis sahih. Ni orang panggil nak sepak tu, nak sepak hak umum. Lepas tu nak kecil hak umum. Ataupun nak keluar atau umum boleh ke saka anak hak kafir, anak Islam, pok iaitu Islam mati. Maka anak Islam boleh ke saka. Anak kafir pun makan. Maka ditaksih, dikeluar kata anak yang kafir tak boleh makan. Lepas tu ditaksih, dikeluar, disepak tu baik dengan hadis Nabi Ta'ala. Tengok. Hadis sahih ta? La yarisul muslimu. Tiada boleh mempersakai ayah dia yang Islam. Pok ia Islam. Tak boleh nak persakai al-kafira akan anak ia yang kafir. Ayah Islam mati gi, ada anak kafir, maka anak kafir jatuh murtad gi nikah dengan sia kau udang kau cemai kau nom, tak boleh makan bersaka walaupun ia tutup dakwa sekalipun tak boleh makan. Dan pula wala yarisul kafirul muslimah, dan tak boleh makan bersaka oleh pok yang kafir, tak boleh bersaka kepada anak Islam. Apa manik dalam hukum masalah dalam bab faraid? Dalam bab faraid tikaning sebab pok anak Islam tak boleh makan bersaka daripada pok kafir. Pok Islam tak boleh bersaka pada anak yang kafir. Anak yang kafir tak boleh makan bersaka pada anak Islam daripada ayah yang Islam. Jawabnya,
mani'un minal hirsi. Perkara yang menyekat, yang menegah, yang menahan daripada pok Islam tak boleh bersangka pada anak kafir. Anak kafir tak boleh makan sangka pada pok Islam. Pok hak Islam, pok yang kafir tak boleh bersangka anak Islam. Maknanya huwa ikhtilafuddin. Ni maknanya ni. Ialah bersalah agama. Moga pok agama Islam, anak agama kafir, ataupun pok agama kafir, anak tu nak orang panggil anak Islam. Maka ketika ni tak boleh makan pesaka lah oleh anak daripada pok Islam, ataupun pok kafir tak boleh makan pesaka daripada anak Islam tu. Dah. Jawab ikhtilafuddin. Bersalah agama. Agama tak serupa. Dengan sebab agama tak serupa, maka tak boleh nak mesakai akan di antaranya. Kalau yang sekat tengah, apa? Dinding tengah, siapa? Ialah ikhtilafuddin itulah yang menyekat kata orang ni pok Islam nak wisaka pada anak kafir tak boleh, dan pok kafir nak anak apa? Wisaka pada anak Islam tak boleh. Sebab ikhtilafuddin tu jawabnya. Supaya ni lah orang Tina mari heran apa yang nak bayar tak boleh. Mik as mayar 100 kali, 10 kali tak boleh mayar. Pakai cara baik tak boleh. Gapo maknanya? Al-haidu. Darah haid tu yang menyekat tak boleh yang nak semayar. Lepas ni sebab apa orang panggil pok Islam tak wisaka dan anak kafir tak boleh? Jawab kata gapo menegahnya? Al-mani' ikhtilafuddin. Dah. Sekadar tu saja kami dia kata wallahu alam. Bukan hang sikit dah kita baca lalu dah. Muka sikit. Ya Allah, bukan hang sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang kita ada bercara takkid dengan lafaz kulli. Kemudian lafaz kulli ni sah dijatuhkan dalam lafaz ba'di pada tepatnya. Kemudian lafaz kulli diidafat kepada domain yang rujuk klik kepada muakkad. Hak kita katanya na taqulu fil mufradil muzakkar ja'al jaishu kulluhu. Tu mana al jaishu tu maksudnya lafaz tu orang panggil kanak ki ke apa orang panggil nak mengangkat kanak ki khusus. Jaish tu setengah ke seorang ke berapa orang tu. Orang panggil khusus. Tapi zuhir tu nak kepada umum. Kamar dia nak ke umum ke nak ke khusus. Nak akad tentang kanak khusus. Warina kulluhu. Tengok tu. Pergi dulu. Wa fil muannasi dan pula ditakkidkan lafaz kullu ataupun lafaz kulli. Fil muannasi ai fil mufradil muannasi. Ja'at al-qabilatu. Telah datang oleh kabilah. Satu puak, satu kumpulan. Datang satu kumpulan, satu puak. Kamar di sini orang panggil nak mengangkat kanak ki khusus. Satu kabilah ni. Berapa orang? Seorang ke dua orang? Dah. Nak akad kanak khusus. Bima zahiruhul umum. Dengan barang yang zahir dia umum sebut atau kabilah. Satu kabilah ni beribu-ribu ataupun ratus-ratus lah. Tapi orang panggil nak mengangkat kanak ki khusus dengan barang yang zahir kata umum. Kemudian orang panggil tika ni takkid lafaz al-qabilah dengan lafaz kullu pada tika muannah. Mana? Kulluha. Tu domain tu orang panggil idafat lafaz kullu kepada domain. Domain tu rujuk kepada muakkad. Mana muakkad dia? Al-qabilah tu. Kulluha sekaliannya sekalian qabilah. Wa fismil jam'il muzakkari dan ditakkid lafaz kullu pada isim jamak. Apa isim jamak? Isim yang tunjuk taramah. Lafaz mufrad tapi makna umum. Wai tak? Apa ismul jam'i orang panggil idafah dalil madlu. Ismul jam'i ai ismun dalin. Ada ismin dalin alal jam'i, yakni isim yang tunjuklah ia di atas perhimpunan ramai. Lafaz mufrad makna umum. Baik tak? Apa isim jamak? Yakni lafaz mufrad, lafaz al-qaumu, lafaz al-jaishu, tapi tunjuk di atas umum tu panggil lafaz jamak, isim jamak. Kemudian isim jamak al-muannasi yang muannah. Adapun ja al-qabilatu ja al-qaumu tu orang panggil isim jamak al-muzakkar, ja al-qaumu kulluhum tu isim jamak muzakkar. Dan pula ada juga wa fismil jam'il muannasi isim jamak tapi tunjuk taftina. Tengok. Ja'atin nisa'u, telah datang oleh segala parampuan. Pasal nama molek. Ja'atin nisa'u, telah datang oleh segala parampuan. Datang seorang ke Fatimah seorang kan? Tu kanak kita orang panggil nak akad tu, khusus tu Fatimah ke parampuan tu. Nak mengangkat kanak kita khusus dengan barang yang zahir tu umum. Lepas tu nak umum kanak khusus. Awal lapar. Kulluhunna, sekalian mereka itu. Semua tak ada nak khusus dak weh. Nak akad hak kanak khusus, tapi hak naknya kepada umum. Apabila katanya ja'atin nisa'u kulluhunna,
Tengok. Fatarfa'u, maka menghilang oleh engkau. Engkau pun hilang. Ai iradatal khusus. Kanak ki khusus kata seorang Fatimah kan para puan tu, seorang Zainab kalau para puan tu, seorang Ummul Kulsum kan seorang Fatimah tu dah. Masalah an-nisa tu nak pada seorang kan, nak pada khusus Fatimah ke Ummul Kulsum kan kan. Engkau mengangkat dan engkau menghilang bizikri kullin, dengan menyebut akal fakulin, wakilan dalam fakilan wakilta. Kenapa boleh engkau mengangkat menghilang kanak ki khusus? Fatar fa'u takdir. Ai iradatul khusus bima zahirul umum. Ni gharak taukid yang kedua. Dah. Ihtimala kaunil ja'i, ihtimal dan tertanggung keadaan yang datang tu ba'dal mazkurin, setengah daripada yang disebut. Tengok. Sikit weh. Dah kita kata lafaz taukid. Nah, masalah taukid. Bahas taukid weh. Taukid gharak yang kedua. Dah, gharak yang kedua. Al-gharadu tsani wa ar-rafi'u. Tengok molek. Iradatul khusus bima zahiruhu al-umum. Umum. Dah. Lagana nahu jaa. Dah jaa. Gau dah. Al-jaishu. Dah. Kulluhu. Ni. Jadi kanak khusus ni tu kau dia. Tengok. Ba'dun minal jaishi. Siapa dia kita tanya dah? Umar. Ataupun Khalid. Kanak khusus. Tapi diakatkan dengan apa? Barang yang zahirnya umum. Nak mengakatkan nak ki khusus dengan barang zahir umum. Lepas tu orang dengan taukid. Orang dengan taukid maka menghilang akan kanak khusus itu. Yang kanak ialah tikaning dah. Tikaning ialah umum. Dah. Lepas tu masalah taukid sana itu kita kata dah. Lapa kulun. Ada kala tu fi Ja'a al-jaishu kulluhu fil mu'annah. Nahuna ja'a til qabilatu kulluha. Dah. Wa fi ismil jam'i al-muzakkar nahu ja'al qaumu kulluhum. Wa fi ismi al-jam'i al-muannas nahu ja'at tengok dah. Perhati kalian ni. Namun tak faham pula. Gharak yang kedua daripada taukid. Gharak yang kedua daripada taukid weh. Al-gharadus tsani. Gharak pertama ar-rafi'u ihtimala takdiri idafatin. Takdiri idafatin fil matmu'. Itu gharak pertama. Wa dengan taukid ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang oleh Zaid. Maka tika tu ar-rafi'. Gharak pertama nak mengangkat, nak menghilang ihtimala, boleh jadi tertanggung. Takdiri idafatin fil matmu', takdirkan mudah ataupun takdir sanarah pada matmu'. Jadi ja'a Zaidun, boleh jadi kata ja'a gulamu Zaidin.
Ja'a Zaidun boleh kata ja'a katibu Zaidin. Ja'a Zaidun boleh kata ja'a gulamu Zaidin. Jadi ihtimal masalah takdir kan idafah pada matbu'. Maka kita kata ja'a Zaidun nafsuhu, dirinya. Diri Zaid. Apabila sebab tadi diri Zaid, maka tersepak, terakaklah. Gulam pun terakak, Ibnu Zaidin pun terakak. Dihilangkan akan dia daripada kalam nisbah kalam itu. Deh. Apabila kita kata ja'a Zaidun, tika ni tak uri takkid, tak uri nafsuhu lagi. Tika ni tertanggung ja'a Zaidun, ja'a gulamu Zaidin, ja'a Ibnu Zaidin, ja'a walad Zaidin, ja'a katibu Zaidin. Tapi apabila kita kata nafsuhu, dirinya. Kita baji kala itu, kita perkukuh kala itu, maka tersepak, tertangah bih dari kata-kata ta ja'a Zaidun kata ja'a gulamu Zaidin, maka tersepak, terakak bih benda-benda itu semua. Tu gharak pertama. Dan gharak kedua daripada memperkukuhkan kalam nisbah kalamiah ni. Faham tak? Orang panggil nisbah ni, nisbah kalamiah ni. Ni. Ja'a Zaidun. Ini orang panggil apa ni? Ni orang panggil nisbah kalamiah. Dalam mantik dia panggil nisbah kalamiah. Apa nisbah kalamiah? Kita adu di antara musnad dengan musnad ilaih. Kita pelaga kala ja'a dengan Zaidun. Musnad ilaih. Ataupun mubtada khabar ataupun fi'il fa'il. Ni orang panggil aduan yang bahasa tuturan yang bahasa cakap pe. Kemudian dalam aduan kala ni mula-mula mari orang panggil kala khabari, tak pukul ja'a Zaidun datang Zaid. Boleh jadi datang Zaid sungguh. Boleh jadi datang hamba dia, boleh jadi datang penulis dia, boleh jadi datang anak dia. Maka kala ni tak kukuh. Kala ni tak ada kuat. Kala ni tak ada banji. Apabila kita nak kukuh kata datang Zaid tu Zaid sungguh. Wa nafsuhu. Lepas tu gharak yang kedua daripada taukid ni apa? Al-gharadus sanih war rafi'u iradatul khusuf. Gharak dua nak menghilangkan nak khusuf. Bima zahiruhul umum, dengan barang yang bermula zahirnya zahir barang umum. Tengok. Ja'al jaishu, telah datang oleh tentera-tentera. Ni saya jamak ni. Kemudian ketika ni kalau kita tengok al-jaishu ketika ni kanak ki khusuf. Boleh ada tentera ni Zaid seorang. Boleh ada tentera ni Khalid seorang. Tapi zahir kalam ni nak ke umum. Zahir kalam tu nak umum. Tapi duk kana ki khusus apa tentera tika ni apa tak main ramai ni. Maka kita pun wak dia kata kulluhu, sekaliannya bagi tentera. Apabila kita wak kulluhu ni, maka terakak selalu dah iradatul khusus. Bukan nak pada khusus nak tika ni umum. Deh. Kami dia taukid dengan lafaz kullu ni ada pada mufrad muzakkar. Mana ja'al jaishu kullu. Ni mufrad muzakkar. Orang panggil ditakkid lafaz kullu pada isim mufrad muzakkar. Ada juga orang panggil takkid lafaz kullu pada jangka mufrad muannas. Ja'atil qabilatu kulluha. Ni orang panggil mufrad muannas. Dan pula ada juga taukid dengan lafaz kullu pada isim jamak muzakkar. Ja'al qaumu kulluhum. Ni dia panggil sejamak. Lafaz mufrad tapi tunjuk tahamah. Ataupun masalah kita taukid panggil lafaz kullu tapi idafah daripada domain yang rojok daripada muakkad pada isim jamak muannas. Mana? Ja'atin nisa'u kulluhunna. Dah, qada tu kamar dia kata wallahu a'lam qada tu lagi ni. Banyaklah. Masya-Allah. Lagi pula dah. Tu lihat ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amka fi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannah. Allahumma inna na'udzu wa 'amalan la yaf'alu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa sallallahu alaihi walhamdulillah. Al-Fatihah. Tulis dah, tulis. Lepas tu kita baca. Dah, esok pula. Dah. Kita ngaji go lain.